solat daimun khusyun dan fa'ilun. Okey. Sebab baru ni ada orang tak hantar kat lepas. Ada satu ustaz tu bercakap, dia bagilah ceramah, lepas tu dia kata orang marifat ni kebanyakan solat pakai niat saja. So ini sesuatu yang menyentuh perasaan lepas lah. Sebab berbelas tahun kita mengaji daripada Batu Sepi ke Pahang, 11 tahun nak mendakap, mengaruh ayat, ulang dan macam-macam dugaan hidup. Nak mengaji untuk mengenal Allah, bukan nak mengenal konsep dan idea luar sistem. Itu satu pada yang ramai. Contoh Pak Hurai buat solat tadi ya. Nak solat lagi kena faham qauli fi'li qalbi. Kita tahu ada orang solat hanya dapat rukun waktu, lantai, sejadah dan dinding. Itu guru lepas yang dulu cakap. Bukan lepas tu kata semua orang, guru cakap kat lepas. Contohnya dia kata, kita dapat tulis sini, nak uraikan, solat adalah bermaksud berhubung. Ada setengah orang menyembah tapi tak berhubung. Sebab dia tak mengenal yang satu. Dia diajar mengenal sesuatu. Tetapi sesuatu itu terterbit daripada yang satu. Bila dikatakan doa iftitah yang baca saya, misalnya aku apa? Okey, kuat lepas tu dia. Tu macam mana you understand? Ku hadapkan wajahku pada Allah. Macam mana? Okay, but how do you understand that? You say Oh, okey. Sebenarnya dalam kalau you hadap wajah, contoh, kalau satu orang buta menghadap wajah ke wajah kamu, dia saya buta, okey. saya duduk sembang dengan you, duduk ada depan dengan you, you rasa I tengah menghadap dengan you? Tak. Betul tengah menghadap. Menghadap tapi tak nampak. Saya buta. Ya. Dalam Quran kata buta di dunia, butalah di akhirat. Dia pun menghadap Tuhan di akhirat. Sedangkan Tuhan kata wahwa ma'akum aina ma kuntum. Sedangkan Tuhan kata aku lebih dekat daripada orang berani. Surah Qaf ayat 16. Ya. Dan sedangkan Tuhan juga berkata dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Ya. So hari ini bila you menghadap Tuhan, wajah ke wajah, mata you pejam ke? Tak pejam. Tak pejam kalau you nampak dah wajahnya. Tak nampak. Mungkin Merasa, come on, satu benda orang buta saja. Yang ni apa? Saya rasa dulu, yang ni pen. Biasa dengar tak? Abang Usman. Ini apa? Oh, bunga ros. Dia rasa sebab dia buta. So you kata merasa you buta. Melihat sesungguhnya surah 7 ayat ke-7. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak gaib. Benda yang tak gaib nyata. Wujud artinya ada. Ya. Betul. Ada mestinya nyata. So kita balik ke semayang tadi. Bila kamu melakukan khawli, kamu berkata soli fazu, you berlapaslah soli fazu maghrib, apa semua ni khawli, berkata-kata takluk dia mendengar. Bukan untuk you. You nak katakan siapa? Ke Allah. Allah telah mengetahui sebelum apa yang you nak buat. Sebelum niat timbul, Tuhan dah tahu. Contoh kata tunas niat tu, belum bertunas lagi niat tu, dia telah tahu. Fi'li pula. Bukan untuk you. Sebab mata you nak menghadap Allah saja. Dia kata la mawujud. Kena ambil solat kat depan. Tak apa Kak Mit. Soalnya sejarah yang merah tu mana apa? Tu ringan sikit lah. Okey. Minta maaf ya. So hari ni kita tak ada masalah. Kita tak pernah kata orang buat solat 5 waktu salah dan tak betul. Tak ada. Kalau dia selesa dengan keadaan dia merasa sentosa. It's okay lah. Tetapi kalau satu orang tu merasa terpanggil dan jiwa dia, apa yang aku buat ni? Kalau orang bisu nak baca apa lah? Kalau orang lumpuh, fi'li dia macam mana? Kalau orang bisu, khawli dia macam mana? Kalau orang buta, takluk fi'li dia tu macam mana? Kalau orang bisu, khawli dia tu macam mana? Kalau orang brain dead, dia punya kalau dia koma, dia punya kolbi ke ilmu macam mana? Tapi semayang itu wajib walau di dalam apa jua keadaan. Itu sebab yang kita letak tadi, solat daimun khusyun fa'ilun. Solat itu sendiri adalah bermaksud berhubung. Kalau dilaungkan azan, bila mai hayya 'alas solah, you jawab la haula wala quwwata illa billah.
Baik kita mengaji, kita kena tahu yang dikatakan satu solat itu siapa. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Tetapi dalam kaedah hukum fiqh, tak ada masalah. Itu sebab kita di Malaysia ni telah membawa sesuatu yang sangat, bagi saya, tak adil. Awak mengaji ilmu fiqh untuk mempertuhankan Allah, tapi kenapa awak turun, awak tuduh orang ni sesat, orang ni sesat, orang ni tak betul. Dia ingin berjujur dengan Tuhannya. Surah 6 ayat ke 52. Kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalannya, dan mereka tidak tanggungjawab satu pun ke atas amalan kamu. Tuhan dah bagi cantik. Jadi di sini ustaz-ustaz yang duk hentak lepas ni, mereka tak faham yang lepas cara ini hanyalah untuk berjujur dengan diri sendiri. Itu bila kata, bila awak lepas masuk Allah, you tengah semayang, maka I cakap, okey, kalau masuk you tengah apa dia ni? Menari. Macam mana boleh kata tahu you menari? Tak kata you tengah apa ni, masak. Basar fi'li. Saya nampak fi'il kelakuan tu, maka saya kata dia tengah menari. Tapi kalau dalam Quran kata, ingatlah Tuhan, bersolatlah sambil berjalan, sambil berkenderaan. Surah 2 ayat 239. Okey. Macam mana pula kalau tengah berkenderaan, kenapa? Sebab dia tak kata berhenti dulu baru buat. Yang telah diajar, dia tulis solat dalam berkenaan, berlari apa semua jika dalam bahaya. Betul tak? What is bahaya? Tak tahu. Dia macam Tak pernah nanti siapa. Okay. Bagi saya, saya tak awak tak perlu sokong dan ikut. okey. Bila awak tanya, saya cakap apa yang bahaya? Bahayalah kalau solat tak ada khusyuk dan tawaduk. Ada dia kata, beruntunglah mereka yang solat, orang-orang beriman, iaitu solat yang khusyuk dengan solatnya. Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3. So kalau beruntung, balik janganlah. Kalau lepas kata fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun ni, sebenarnya lepas tak faham itu bukan dalam semayang, yang melambat-lambatkan semayang. Baik. Habis pasal apa orang kata qada tu ada? Pasal apa orang buat qada? Ikan soal hang pi dulu duduk belakang tu imam kau, bukan hang dah sampai masjid sebelum lagi masuk waktu. No, saya tak cakap benda tu. It's a good behaviour, good punklish. Bahasa Jerman apa punklish? Punctual. Punctual. Okey, punctual Melayu ketepatan. Bahasa Jerman tak apa. Dia saya lama duduk sana. Punklish. Kalau masa masuk Pancul. masuk sekolah Jerman, cikgu tanya, Ismail, saya bangun, what is German? It's a different nation. Saya kata, Is this the story in the book is about you? campur aduk. Okey. Lepas tu saya kata kat cikgu, satu bangsa yang lain daripada bangsa Melayu. Cikgu kata, no, German is Punklish. When you in Deutschland, dia kata, du bist in Deutschland, du musst immer Punklish. Dan baru serasi. Pasal Jerman ni tepat. Kalau bas ni dah berhenti, you nak tekan, dia tak jalan. Lebih 2 saat dia jalan terus. Ketepatan. So hari ni, mana ketepatan dia bila kamu dalam bahaya? So kamu tunjuk kat saya bagaimana fi'il dia, bagaimana qawli dia, bagaimana dalam qalbi dia. Kalau kata dalam perang, hang tak boleh diri, hang tak boleh baca, hang tak boleh. So kata sambil berjalan, sambil berkenderaan. Macam mana ni? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu kan? You understand that? Pasal dia sebut sambil. Sambil. Surah Al-Baqarah ayat 39. Lepas tu dia kata seperti mana yang telah diajar oleh Allah yang belum kamu ketahui. So ini kita nak mengenal. Dalam surah 7 Al-A'raf, tak salah lepas, ayat 172. Dia kata kita dah bersetuju mengaku bahawa Allah itu Tuhan kita, bermakna kita telah menghadap dan telah diajar oleh Allah. Tapi kita tak kenal diri yang sebenar diri itu. Okey, waktu awak nak cakap solat, iaitu menyembah Allah. Kalau saya tanya awak, Allah tu setakat nama aja awak tahu.
Lepas tu awak tanya lah, okey. Kita tanya zat, sifat, asma, af'al. Okey? Lepas tu masuk huruf, makna, maksud dan kenyataannya. Maudud kalau kita nak. Kalau kenyataan atas apa yang disebut, apa yang diejar, makna dia, maksud dan kenyataan kat atas yang disebut. KERUSI. What? Apa yang tu? Kerusi. No, kalau you cakap kerusi, you duduk tangan sini lah. KERUSI. Huruf. Ya, cikgu, huruf. Okey, bila saya kata saya tak erti baca yang dia sebut tadi, baru you cakap pasal itu. Tak sayang. Okey, sekejap lah. Tutup pintu. Okey dah. Okey. Okey, itu adalah huruf. Maknanya kerusi. Maksudnya tempat orang duduk. Kenyataan dia yang disebut, yang dihuraikan tadi ada kat mana? Ini ya. Ini lampu. Mana kerusi? Mana you telah marifat. You telah duduk di makam mengenal kenyataan. Wujud artinya ada. So kerusi ada tak? Itulah ada. You kenal tak kenal? Kenal. Atau kalau saya sebut ni ya. Desk stool. Apa? Tempat duduk. Desk stool dalam bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman tak tahulah. You tak boleh bayang apa benda pun ayat sebut kan. Dan dia nak ubah kan. Desk stool dalam bahasa Melayu kerusi. Wujud tak dalam diri you tiba-tiba desk stool tu nampak dah kerusi. Bila dah kenal baru wujud. Yes. So saya nak tanya you kenal tak kenal apa? Kenal. Ha? Atau setakat lepas ya belum kenal? Kenal. Kenal mana dia? Macam kenal dia? Kenal melalui sifat dia. Dalam mana? Kalau sifat kerusi itu, sifat meja ini. Sedangkan Allah Ta'ala kata aku sekali-kali tidak baik. So dikata di hari ini, bila kita nak kata, bila you masuk rukun fi'li, takluk dia basar, melihat. Dan ni saya nak tanya, bila awak rukun rokok sembah tu, awak nampak ke kami yang nampak awak buat? Orang yang nampak. Ya, so rukun qaul, rukun fi'li, takluk rukun fi'li takluk satu sifat Allah Ta'ala bernama basar melihat. Bukan awak di dalam khusyuk dan tawadu la mawjud, yang hanya ada wujud Allah. So yang kami lihat ialah rukun qalbi, takluk dia tahu. Awak tahu apa yang berlaku dalam qalbi awak. Bukan mata ni. Mata ni konsentrate sejarah. Hindu kalau dia sembah Ganesha, Morgan, Sivan, Sakti, Vishnu, Saraswati, or you name it. Buddha dengan patung dia, Jesus dengan potret dia. Dia pun nampak. Tapi you nyata nampak sejadah ataupun imam, nampak macam-macam. Mata ni. Tapi bukan mata ni yang dikira. Mata ni. Bila mata ni takluknya satu sifat Allah, ilmu itu yang tahu. So dalam solat you nampak dah apa yang you nampak dalam hati you berlapis-lapis mai. Sehari bunyi kereta, sehari itu, sehari ini. Apa? Kadang-kadang banyak susah nak usyuk. Kawan kata kadang aku terbayang muka kawanku, anak aku apa semua dalam solat aku lah main macam-macam. Saya kata mengenal segala sesuatu. Itu yang main macam-macam. Mengenal yang satu. Yang satu itulah meliputi segala sesuatu. Ini masalah dia dapat tak mengenal dulu yang satu. Itu sebab dia kata awal din ma'rifatullah. Tetapi ulama-ulama yang balik tanah Arab ni mata siapa bagi silibus kat dia? Menentang ilmu ni dan pandai cipta ma'rifatullah ni ilmu yang tinggi. Kalau tinggi dia XYZ, dia bukan ABC. Dia bukan di awal, dia di akhir. Agama itu tertib. So dia duduk di awal, mengenal. Itu saja. Baik, sebelum awak terlambat lepas tu pergi dululah. Sekejap awak boleh renung sendiri. Mai bagi tahu lepas betul tak betul apa lepas cakap. Dan baru kita boleh hurai lagi. Nah, baik. Sebab you sendiri kena tengok, bukan saya. Sebab rukun qalbi tak ada siapa boleh tengok. Mata hati you akan menunjukkan apa saja. Sehari 5 kali dia akan tunjuk. Jangan abang tu orang tak bagi tunjuk, you silap. Dia bagi tunjuk. Dia tetap bagi sehari 5 kali. Hayya 'alas solah, la haula wala quwwata illa billah. Mana tubuh niat tu? Siapa yang solat? Zatu solat tu sebab. Jadi hari ni kita nak kena yang tu. Kita nak kena yang tu.
Allah Akbar. Persoalan bab solat ni. Okey? Solat. Banyak ini benda yang sangat sensitif. Sebab apa saya kata sangat sensitif? Setiap manusia yang ingin berbuat baik, Hindu, Buddha, Kristian, apa saja jenis kaedah keagamaan jenis Islam, kita tak mau mempertuhankan agama semata-mata. Kita wajib dengan tidak boleh tidak mempertuhankan Tuhan. Sebab adanya, bila dia kata okey, hidup, okey, waktu berjanin, dalam janin dia duk. Alhamdulillah hidup, anak tu hidup. Tak payah abortion, tarik keluar mati ke apa kalau korang tu. Anak tu hidup. Bila dia hidup, maka dia menguji. Bila dia besar, dia lengkap sifat dia, dia keluar. Bila dia keluar, baru jatuh pada fa'ilun. Tadi da'im. Khusyi'un ni bernafas. Tali Allah. Kadang orang kata zikir, nafas lah, itu, ini, apa semua. Bukan dia boleh buat. Kalau dia kata hayya ala solat, that's not matter. Solatun da'imun, solatun khusyi'un, atau solatun fa'ilun, that's not matter. Bila dia azan, hayya ala falah tu, maknanya adalah untuk segenap istilah solat. Dia tak kata hayya ala solat da'imun. Dah. Dia sebut hayya ala solat je. Dan kita jawab la khawla wala. La khawla wala. Masuk da'imun khusyi'un fa'ilun lah. Apa daya? So fa'ilun telah ada sebelum kamu dilahirkan. Da'imun telah ada. Hang tak tahu. Nafas setelah hidup ada. Hang tak tahu. Tapi bila hang maklumi apa itu, puji apa itu, sebab apa puji apa. Dalam sudut rahsia makrifah, kalau benda itu masih bersuara, berhuruf, bukan rahsia. Ada setengah orang kata benda ni tak boleh sembang lepas rahsia. Saya kata tak ada. Rahsia itu memang tak tahu tuan. Dia takluk rahsia pada afa'al. Sifat Allah basar. Kalau masih berhuruf, itu masih ilmu. Bercakap, mendengar, sampai ke hati, mengetahui. Aku dah nampak lah. Hai, apa yang nampak aku dah sembang mata tengok aku? Takkan dari tadi yang tak nampak aku? Dah lepas. Now I see it. What do you mean you see it? Yeah, I understand. Dia tak cakap, sekarang aku duk fikir, dah. Kalau masih berfikir, masih ilmu. Tapi bila dah nampak, oh, now I see it. Lah baru aku nampak lepas. Mana takluk dia basar, clear cut kot kita nak cakap. Jadi di sini ilmu mengenai. Bukankah itu nampak dengan mata hati? Surah Al-Hajj, iaitu surah 24 ayat 46, Surah Al-Hajj iaitu surah 22 ayat 46, surah Al-Isra 17 ayat ke-72 dan you tolong semak juga surah 24 ayat 44, iaitu ada bezanya yang jelek dan yang buta. Bukan buta ni. So kita kata nak mengenal Allah ni, tak perlu dia mengenal diri. What got to do dengan surah dan hadis? What got to do dengan cerita-cerita sejarah-sejarah Nabi? Kami bercakap tentang mengenal diri kami. Siapa sebenarnya diri kami? Yang pun menghentam kami dari sudut. Adakah Nabi buat tak buat ni? Adakah ni, adakah ni? Bila benda ni menjadi rahsia, pasal apa bersoal kami dengan kaedah? Adakah ulama-ulama dulu ni apa semua? That's showing you damn bloody stupid. Bila kita kata mengaji, mengenal Allah, takluk nak mengenal rahsia Allah Azza wa Jalla, yang menggerakkan, yang mendiamkan itu adalah dengan mengenal sifat-sifatnya yang ada kat kita. Sifat-sifatnya yang ada kat kita. Kalau awak tolak man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad, awak tolak itu, bagaimana pula kami nak merujuk surah Al-Hadid ayat 3? Dialah yang awal akhir, zahir dan batin, makni dan maknawiyah. Awak tolak sifat 20. So, with all due respect, get the hell away from our side.
Kami nak jalan dengan jalan mencari kebenaran. Nak berjujur dengan kesejatian diri. Kenapa menghalang kami? Ini you cakap tadi bab buta tadi. Bukan buta mata ni. Bila terbuka mata hati ni, even you are alone, you are not lonely. Kamu dengar hujan, kamu dengar puji-pujian. Kamu dengar suara sungai, suara apa? The sounds of existence. Semua memuji rahmatil lil alamin. Mana salahnya? Mana sesatnya? Kamu akan dipulangkan seperti seawalnya, bersendirian. So siapa ustaz-ustaz mana yang boleh tanggung kita ni? Kita tak nak kacau mereka pun. Masalahnya mereka pintar di sini. They know how to copy and paste all the surah dan hadis. Entah datang di silibus mana. Oh, lepas ni menentang ulama-ulama yang tak. Nak tanya apa satu? Aku mengaji mana Allah. Dan Allah, kata-kata Quran itu adalah kata-kata Allah. Dan Allah masih wujud. Kata-kata yang baru cerita ni pakat mati habis. Salahkah aku nak jadikan firman Allah sebagai pemandu kerohanian? Dia create satu word batinnya. What to do? Bukan. Kalau ada zahir mesti ada batin. Pasal apa ya raya maaf zahir dan batin? Inilah pokok ni. Itu saya kata Batinnya tu lain tu sesat. Itu betul. saya tak boleh, saya tak mau orang kata sesat. Who are we to judge them? Okey, baik, saya tanya satu. Bible cakap kitab Allah juga, kata-kata Allah juga, dia kata diseleweng. Diseleweng oleh mata-mata yang tak nampak. Quran juga, kenapa berkurungan kalau dah kata-kata Allah itu tepat? Oh, nak merapatkan faham. Bermakna masih belum tepat lah. Nak perlu hang pula berkurungan baru kami nak faham. Bila dia katakan address untuk kamu, kurungan Bu Muhammad. So where is the direct conversation? Di mana Quran itu untuk segenap umat manusia? So hari ni bila kita kata orang tu sesat, atas apa? Atas perangai dia ke? Atas ilmu dia ke? Batiniah ni sesat tak? Tak tahulah dia nak lagi. You just say it. Ya. Batiniah sesat. So you tell me. Dia macam something like Mu'tazilah. Macam tu lah yang kumpulan-kumpulan yang Okay, describe more detail. Atas bukan saya describe sebenarnya. Ini apa yang bila kita belajar kan, macam depa macam bukan highlight kan, dia kata macam golongan Mu'tazilah, Jabariyah, macam tu. I heard that dia bubuh nama dan untuk orang sebut Jabariyah ni macam ni. Macam itu ya. So okay. saya tidaklah menjudge any group ke apa, tidak. I mean dia apa ni? Adakah mereka sedar whatever you think, God are opposite of your thinking, for sure. Kalau you tengok, saya nak tanya, kalau you ada anak, satu orang nak utus tolong semilih anak awak, ada AGU tak? You akan AGU dia? Satu orang main-main, sorry, nama you apa? Ruby. Ya. Ustaz ni hormat dia gila-gila Ruby. Kata dia main-main Ruby. Semilih anak. Nak agiu, ada agiu ke, ada perbalahan ke? Ataupun orang kata okey, saya balik semilih. Beritahu Ustaz. Dah tak apalah, cakap lah. It's hard, but the truth is always like that. Yeah. Why take it so long? You know yourself, you know your kid. How many kids you have? 4. So you know them. Yeah, you love them. But, it's not easily. I would say like, okay, go on, no. So that means, how do you understand Ibrahim? Ibrahim is not fair. Okay, nanti dulu. Masuk lepas. Pelik tak pelik arahan tu? Kalau you nak buat batra, you nak buat tepi jalan ke ataupun tepi laut?
Tepi laut. Sebab bila siap senang. Senang jalan lah. Tapi Bukit. Nabi Allah Nuh atas bukit. Pelik tak pelik? Boleh. Okay. Dia adalah satu orang yang boleh berkata-kata dengan Allah di seketika itu. On that very moment of be on that very time. Okay? So, tiba-tiba dia diutuskan untuk berjumpa hamba soleh yang lebih dahsyat daripada dia, lebih tinggi martabatnya. Di sebuah laut bertemu sungai. Cerita bab ni saya ada hurai di dalam buku Wanita Melayu Mencari Tuhan. Kaedah ni dari sudut makrifahnya. Saya ada cerita lagi. Nanti saya hadiah kat you buku tu. Lepas tu pergi jumpa orang ni, tikam budak. Dia pecah perut, dia tikam budak, dan dia pergi tolong orang-orang yang sombong. Is this opposite? Ayub kuliah satu badan. Yusuf sebab tak mau meracik dengan Zulaikha, duduk 10 tahun dalam penjara. Banyak lagi nak cerita ni. Zakaria hancur tubuh badan. Yunus, Masya Allah. So hari ni apa yang nak cerita ni? Perbuatan Allah itu sendiri tak masuk akal. Tetapi bagi para makrifah, there's no complaint. Saya paralyzed 3-4 bulan di Germany. Ambil air tulang belakang 2 kali. Kecil manis sampai out reading lebih pada 37 selama 30 tahun. Selama 3 tahun. 37 atas. Dan macam-macam jadi. This is my life. Aku continue. Aku tulis buku. Aku terpisah dengan anak aku. Ini perjalanan Nabi-Nabi pun dah kena macam-macam. Dihina, dikeji, di-viral. Bersendirian, dia berjalan. Mengembara. Bertemu dengan orang, kira nak buat baik, kira nak jadi best, nak cinta aja. Dalam cinta tu pula terjadi masalah macam-macam. But it's okay. Script written by you. But the thing is, bila ada ustaz-ustaz lain mantap kita. Kita yang perform lagu lain terpaksa ikut mereka, lawan mereka demi adik-adik yang ramai. Dan orang pula hentam kita balik sebab kita hentam ustaz. Kalau mereka hidup pada zaman Nabi dulu, pok-pok yang macam mana? Yang macam kami yang mengenal Allah ni kan yang menentang Nabi, atau pok-pok mereka yang berjabatan ni yang menentang Ibrahim, Musa, Nabi Allah Isa alaihi salam, Jesus Christ. Pain in the ass. Kalau lepas jumpa mereka, lepas kata apa, hey you guys, I know what you guys gone through. In Malaysia just the same. They still exist, you know. This kind of people, that kind of people who against you, attack you, sebarkan, mengatakan kamu gila sampai terterbit dalam Quran. Sesungguhnya Muhammad teman kamu itu. Faham baik? Sesungguhnya Muhammad teman kamu itu tidak gila. Kenapa Tuhan nak describe benda ni? Kenapa dalam Quran harus bagi tahu Muhammad itu tak gila? Sebab tuduhan gila telah berlaku. Sesungguhnya Muhammad itu di jalan yang benar. Kenapa nak beritahu benda tu? Sebab tuduhan sesat telah berlaku. Ruby, hari ini zaman internet, makna Allah Ta'ala buka. Segala ilmu ditelanjangi sebegitu saja, bukan rahsia. Tetapi rahsia tetap rahsia. Bab ilmu. Anak muda bangkit untuk mengenal diri. Untuk berjujur dengan siapa yang dia bersolat. Solat bermakna yang berhubung. Anak muda bangkit. Mereka mula melihat dah ustaz-ustaz American Dollar jahat. InsyaAllah mungkin lepas-lepas mati ke atau tak tahu, tapi dekat dah zaman Khalifah akan bangun. Bila satu Raja Melayu bangun dan mengisytiharkan ilmu mengenal Allah. Ilmu ini adalah ilmu yang wajib dituntut oleh segenap umat manusia, apatah lagi yang bernama Islam, yang mengaku Muslim. Saya tunggu, saya percaya akan datang. Sebab bila mereka merenung, Raja-Raja Melayu ni merenung dan dari mereka, aku pun nak mati. Pak-pak aku, tok-tok aku yang raja-raja semua mati. Tak ada apa hubungan dengan aku dah. Seperti mana surah 6 ayat 9. Hari ini aku nak mengenal diri aku. Maka dia akan menjadi seorang raja yang boleh dipanggil Khalifah. Ini saja. Bangun. Percayalah Ruby. Tengok Ruby sendiri dah mula terfikir. Benda ni bukan benda main-main. Mengenal Allah adalah wajib. Raihan nyanyi
Walau mendaki gunung yang tinggi, kan, apa merentas lautan api ke apa semua, kau iman tidak boleh diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Walau mendaki gunung yang tinggi, merentas lautan api, jika tidak kembali pada Allah. Itu yang disebut dekat last dalam surah 42 ayat 13 tadi. Yang ingin kembali kepada dia melorongkan tauhid, hakikat tauhid itu dia memilih dan melorongkan pada mereka yang ingin kembali kepadanya. Ini kita nak cari jalan kembali, bukan jalan mati. Okey, Assalamualaikum.